hukum melakukan amal ibadah kurban ini ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan ianya satu kewajiban secara mutlak, bersandarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak melakukan amal ibadah kurban maka janganlah mendekati musalla kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna di sini ada satu perintah yang kuat daripada baginda Rasulullah selain daripada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yani bagi mereka yang mampu lalu tak melakukan ibadah kurban, maka jangan dekat kepada musalla kami, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita yang lebih banyak berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, melakukan amal ibadah kurban ini ada dua pendapat yang kuat. Yang pertama adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, yakni sunnah yang amat digalakkan. Perintah di dalam Al-Quran adalah perintah untuk sunnah, dan juga anjuran Nabi itu pun juga adalah menunjukkan sunnahnya melakukan amal ibadah kurban. Adapun pendapat yang kedua, ibadah kurban ini akan menjadi wajib dengan dua sebab. Bila seseorang bernazar, maka ibadah kurban akan menjadi wajib. Atau seseorang yang sudah mempunyai banyak kambing atau lembu atau onta, dan dia tunjuk salah satu daripada lembunya, ontanya atau kambingnya, yang ini aku jadikan amal ibadah kurban. Bila ditunjuk seperti itu, maka jadilah satu kewajiban bagi dia melakukan amal ibadah kurban dengan at-ta'yin, dengan penentuan kepada binatang yang dimiliki olehnya. Maka bila binatang korban itu atau ibadah korban menjadi wajib dengan dua sebab tadi, orang yang melakukan ibadah korban tadi tak boleh mengambil sedikit pun daripada daging korban, melainkan disedekahkan secara keseluruhan kepada mereka yang memerlukan. Demikian dua hukum penting dalam melakukan amal ibadah. Baik, korban hukumnya sunnah. Mungkin hukumnya sunnah. Nabi SAW kata korban ni dalam hadis-hadis Nabi kata korban ni dibenarkan pada al-an'am, unta, lembu, kambing, haiwan ternakan lah. Okey, selain daripada tu tak boleh lah. So kambing hanya mewakili satu nama. Dalam hadis Jabir dia kata unta dan lembu boleh dikongsi 7 nama. Tapi ulama bincang, di antara kambing, lembu dan juga unta, mana afdal? Kalau tak kongsi, unta paling afdal. Lepas tu lembu, lepas tu kambing. Tapi kalau kongsi-kongsi, kambing lah afdal, sebab dia tak kongsi. Tapi, boleh faham Baik. Jadi soalan dia, bila kambing dengan lembu tu boleh 7 nama, saya ambil satu bahagian, kan? Katalah saya ambil bahagian lembu 720 sekarang ni, satu bahagian. Saya ambil satu bahagian untuk saya seorang ke untuk saya dengan anak-anak saya? Hadis riwayat Muslim daripada Abu Ayyub Al-Ansari kata, di zaman Nabi, satu keluarga cukup satu bahagian. Maksudnya satu penama, dan diniatkan pahalanya untuk semua, memadai. Itu dipanggil sunnah alal kifayah. Dah melaksanakan sunnah dah. Habis itu tak boleh lah ustaz, kalau 7 ahli, kalau saya ni, saya, isteri saya dengan anak 5 orang, 7 orang, saya ambil 1 ekor lembu. Boleh. Kita cerita ni minima. Cerita ni minima. Kita nak ambil seorang kita seekor lembu. Anak 7 orang, 7 ekor lembu. Boleh. Tak ada masalah. Cuma kita bincang yang minimanya macam mana. Satu bahagian, satu nama. Dan satu nama boleh diniatkan pahalanya untuk ahli rumah, seramai mana pun dia. Katalah dia, isteri dia, kan? Dia, isteri dia, anak-anak dia, 10 orang semua boleh masuk. Dengan syarat. Tapi syarat ni tak disepakati lah. Sebab hadis Abu Ayyub tu kata cukup satu bahagian untuk aku, untuk seorang lelaki dan ahli keluarganya. Bukan ahli keluarga, ahli rumahnya.
Sebahagian ulama faham ahli rumah tu maksud ahli keluarga lah. Jadi apa maksud ahli keluarga? Ada yang kata yang berkongsi rumah. Maksudnya berkongsi rumah sama lah. Kalau dia duduk rumah sama, okey boleh. Kalau rumah masing-masing, tak boleh. Ada yang kata gitu. Ada yang kata bukan ahli rumah semata-mata, tapi mereka berkongsi nafkah yang sama. Maksudnya suami menafkahkan ahli keluarganya. So di satu keluarga. Tapi kalau dalam rumah tu ada orang tumpang, sepupu, itu tak boleh lah dia kata. Sebab itu bukan nafkah dia, bukan di bawah tanggungan dia. Ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i lebih luas pada tu. Dia kata tak kisah keluarga ke tak keluarga ke, yang penting satu rumah cukup. Kawan-kawan satu rumah sewa nak buat. Ada yang bagi. Tapi saya cenderung kepada ahli keluarga lah. Sebab zaman Nabi bila disebut ahlu bait adalah ahli keluarga. Dia, isteri dia dan anak-anak dia yang berkongsi nafkah yang sama lah. Okey? Jadi cukup satu bahagian. Nama-nama dia, tapi dia niatkan pahala untuk semua ahli keluarga dia yang dia nafkahkan. Cukup. Itu minimal lah. Wallahu a'lam. Sama. Yang penting nafkah dia jaga. Ya? Kerbau ni dikiaskan dengan lembu.